Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ni saya rasa saya nak kongsi dengan anda lebih kurang dalam 3 cerita yang kita nak ketengahkan. Okay? Dan ini adalah kisah yang pertama. Okay, kisah yang pertama ni berkenaan dengan sepasang suami isteri yang mempunyai sepasang anak. Diorang ni menjalani kehidupan yang biasa dekat Sungai Petani yang penuh dengan pancaroba, dengan kos kehidupan yang agak-agak tinggi lah orang kata. Jadi karakter dekat dalam cerita ni kita bagi nama sebagai Azizul. Dia bekerja dengan sebuah syarikat sebagai tukang kebun di sebuah loji air di pinggir pekan Sungai Petani. Jadi si isteri dia pula kita bagi nama dia isteri sebagai Ani. Ani ni pula dia menjual nasi lemak dan juga kuih muih untuk menambahkan kata pendapatan diorang ni lah sekeluarga. Jadi pada satu hari ni macam biasa Azizul pergi jemaah dekat surau. Jadi bila dah settle solat, dah mengaminkan doa dan sebagainya ni, si Azizul pun teruslah turun anak tangga surau tu untuk balik ke rumah. Dan dia kena sampai dekat rumah dengan keadaan kata yang agak cepat ataupun dengan keadaan segera disebabkan dia nak tolong isteri dia untuk menyiapkan nasi lemak dan juga kuih muih sebagai sumber pendapatan diorang ni. Tak sampai hati dia nak tengok si Ani ni sorang-sorang menyiapkan itu, menyiapkan ini, sedangkan usaha tu dilakukan untuk menambahkan pendapatan diorang. Jadi Tapa dengan Nordin ni pula adalah kawan kepada Azizul. Jadi bila diorang nampak Azizul ni dah berada dekat atas motor, diorang pun tegur lah si Azizul ni. Zul, si Tapa ni cakap, Zul, awal lagi ni Zul, takkan nak balik dah, jomlah kita lepak-lepak borak-borak dulu. Tak boleh lah pa, aku nak kena balik, aku nak siapkan nasi lemak, nak siapkan kuih-kuih. Kesian kat bini aku pa, sorang-sorang, bukan macam korang. Lepas tu si Nordin mencelah, Zul, jaga-jaga sikit Zul, Kang terjumpa langsung Kang. Alah kau Din, itu kan cerita zaman pelita minyak tanah lagi Din. Sekarang zaman moden, mana ada lagi benda-benda tu semua Din. Zul, kau cakap besar Zul nanti kau kena baru kau tahu. Jadi si Azizul ni dah macam malas nak layan kawan-kawan dia tau. Si Nordin ni duk bebel lagi. Si Azizul ni terus start motor dia, terus gerak. Apa yang penting bagi si Azizul ni, dia kena sampai dekat rumah. Dia bukan nak cakap besar guys, tapi dah berbulan dia berulang-alik dekat kawasan perumahan Taman Sejati untuk hantar kuih-kuih kepada penjaja dekat situ. Dan setiap kali tu jugalah dia akan melalui selekoh, iaitu satu selekoh yang kita bagi nama sebagai Tokso. Selekoh Tokso tu dikatakan keras dan langsui selalu menjelma kat situ. Tapi tak pernah pula si Azizul ni nampak. Dan setiap kali jugalah telinga dia ni mendengar cerita berkenaan dengan langsui kat situ. Tapi bila dia tanya dekat yang orang yang bawa cerita ni, diorang sendiri pun tak tahu daripada mana datang cerita ni. Diorang sendiri pun tak tahu daripada mana datangnya langsui. Diorang sendiri tak pernah jumpa langsui ni. Sekadar dengar desas-desus ataupun dengar cerita daripada orang lainnya. Jadi pada pendapat Azizul guys, cerita tu sekadar dibuat hanya untuk menakutkan orang yang melalui selekoh tu pada waktu malam. Jadi bila si Azizul dah sampai rumah, dia tengok Ani dekat sudut dapur tengah potong daun pisang untuk jadikan sebagai bungkusan nasi lemak lah. Jadi Azizul pun cakap, sayang, esok pagi abang keluar awal sikit ya. Abang nak keluar awal kenapa ni pula bang? Kan masih sempat lagi kalau abang keluar macam biasa. Tak adalah yang bos abang tu asyik pandang abang semacam je sejak kebelakangan ni. Mungkin sebab abang kerap sangat masuk lewat kerja kot agaknya. Dan pada waktu tu Azizul tersedar. Azizul sedar memang setiap pagi dia terkejar-kejar untuk hantar kuih ke Taman Sejati yang jarak dia lebih kurang dalam 13 km daripada rumah. Dan kemudian dia kena berpatah balik untuk hantar anak-anak dia ke sekolah. Dan hanya pada selepas itulah baru dia dapat bertolak pergi ke tempat kerja. Memanglah setakat ni bos dia memang kata masih belum bersuara lagi. Setakat jeling atas bawah itu je lah. Tapi kita even kita sekali pun, kalau kita dah selalu masuk lambat, bos mungkin takkan bising. Tapi bila dah bos dah start dah menjeling, kita kena faham-faham sendiri lah guys. Betul tak? Jadi keesokan harinya tu, awal-awal pagi lagi Azizul dah siap-siap ni. Dah siap-siap masukkan nasi lemak ke dalam bakul. Sementara isteri dia ni tengah sibuk lagi menggoreng kari pap dekat dapur. Jadi melihat dengan keadaan macam tu, isteri ni pun macam menyuarakan kebimbangan pada si Azizul. Bang, awal sangat ni bang, jalan raya pun sunyi lagi ni bang. Ani, Allahu Akbar, dah pukul 5 ni, awal apanya? Van kilang pun dah keluar masuk ambil pekerja dah ni. Dah lah ni, jangan risaulah. Minta kuih tu, abang nak masukkan dalam rega. Jadi bila Azizul
dah siap mengikat raga dekat pelantar motor dia ni, dia pun terus start enjin motor dia dan terus meredah kegelapan pagi untuk ke Taman Sejati pada waktu tu. Memang betul cakap orang. Memang betul cakap orang, memang betul cakap ni pun. Jalan raya tu masih sunyi. Tak ada satu pun van kilang yang berselisih dengan Azizul pada pagi tu. Mana tidaknya guys, waktu tu masih awal lagi, sebelum pukul 5 lagi. Jadi pada pagi tu Azizul rasa macam cuaca dan juga suhu macam agak sejuk yang membuatkan dia macam menggeletar kesejukan sikit. Dan pandangan Azizul masa dia tengah bawa motor ni agak terhad disebabkan cuaca yang berkabus. Tapi si Azizul ni dia tak berani nak tambah speed motor dia. Sebab kalau kot risau terlanggar lembu. Sebab dekat area Taman Sejati tu memang kebiasaannya lembu-lembu tu memang suka tidur dekat atas jalan tak untuk panaskan badan diorang ni. Itu memang standard lah dekat situ. Jadi nak jadikan cerita, masa Azizul dah lalu selekor Taman So ni, tiba-tiba ada seorang gadis menahan motosikal dia, lalu dia berhentikan motor dia betul-betul kat depan perempuan ni. Jadi pada fikiran si Azizul ni macam, mungkin perempuan ni nak beli kuih aku agaknya kan. Dia pun tanyalah dekat perempuan ni, Assalamualaikum dik, nak beli kuih ke? Ya. Perempuan tu cakap ya. Dia pun ngangguk sambil tersenyum, dia cakap ya. Dan bau perempuan ni guys memang wangi. Tapi Azizul ni tak ambil pot sangat. Pada fikiran si Azizul ni, perempuan dan juga wangi-wangian ni memang tak dapat nak dipisahkan. Dan Azizul ni dah lali dengan bau perfume perempuan pekerja kilang bila diorang ni singgah dekat gerai tempat dia meletakkan kuih dan juga nasi lemak dia ni. Sebagai contohlah, 5 gadis turun serentak untuk beli kuih dan juga nasi lemak. Bau wangian tu takkan hilang walaupun van tu dah berlalu pergi. Jadi oleh kerana suasana masih gelap pada ketika tu, Azizul ambil torchlight, dia nyalakan untuk membolehkan perempuan tu untuk pilih kuih yang dia nak. Jadi perempuan tu mencapai plastik yang tersangkut pada raga motor tu, lalu mengambil 2 bungkus nasi lemak dan juga 3 ketul kuih seri muka pada waktu tu. Jadi bila Azizul tengok, semua sekali RM3 kak. Jadi gadis tu ataupun perempuan tu menghulurkan wang kertas dan terus bergerak belah macam tu je. Jadi macam okey lah, dah dapat duit. Azizul pun masukkan duit tu kat dalam kocek seluar dia sebelum dia meneruskan perjalanan dia. Jadi masa dia tengah nak membuat pusingan, dia sengaja menghalakan cahaya lampu motor ke arah perempuan tersebut. Dia macam yelah, dia nak pusing motor dia, lampu motor tu terkena dekat perempuan tu kan. Lepas tu dia macam, boleh tahan juga kau ni ya, cantik. Nasib baik aku dah kahwin. Jadi lepas pada tu, dia nampak perempuan tu jalan sorang-sorang. Lepas tu dia macam, Dek, tak takut ke dek jalan sorang-sorang gelap-gelap ni? Si Azizul ni sengaja melontarkan soalan tu bila dia dah lalu bersebelahan dengan gadis tu lah. Tapi perempuan tu langsung tak ada respon, tak ada tidak balas. Perempuan tu senyum je. Okey lah, tak kisahlah kan. Mungkin perempuan ni macam jenis yang berat mulut, jenis yang tak banyak cakap ke apa kan. Jadi Azizul pun teruskanlah perjalanan dia. Dan dalam hati dia terdetik betapa beraninya perempuan tu menunggu van kilang dekat dalam kegelapan malam, dekat tengah-tengah kebun getah pula tu. Kebiasaannya Azizul akan melihat perempuan-perempuan yang menunggu van kilang di awal pagi berkumpul ataupun ditemani oleh seorang lelaki. Dan tiba-tiba dia tengah bawa motor tu, tiba macam, jangan-jangan tu Lang Sui yang dikatakan oleh si Nordin tu tak? Ngagut. Tak mungkin. Takkan si Lang Sui ni makan nasi lemak pula? Takkan dia nak makan kuih seri muka pula? Kenapa? Nak tambah seri kat muka dia ke? Sambil-sambil dia bawa motor ni, dia cakap sorang-sorang. Sambil-sambil macam tergelak-tergelak lah cakap sorang-sorang. Macam benda tu macam agak melucukan bagi dia. Jadi sesampainya Azizul dekat taman perumahan tu, tuan punya gerai Abang Man, dia tengok macam awal pula si Azizul ni kan. Jadi abang-abang pun tanya, Zul, awal benar kau pagi ni? Nasib baik abang tergerak hati nak datang awal ke gerai pagi ni. Kalau tak memang tersadai kau nak tunggu abang ni. Tak adalah bang, saya nak cepat lah Abang Man. Takut terlambat sampai ke tempat kerja pula. Tak adalah, bukan apa. Semenjak 2 menjak ni saya punya bos ni dah jeling-jeling lah kan. Tapi sebelum dia sound, baik saya datang awal. Bang, hari ni ada kuih seri muka, kurang 3 ketul bang Ada kurang 3 ketul. Nasi lemak pun kurang 2 bungkus Abang Man. Tadi masa tengah on the way nak datang sini tadi, ada orang beli tadi kan. Jadi dia pun bagi kat Abang Man. Dan Azizul pun meninggalkan tempat tu dan dia pun bergegas pulang ke rumah untuk hantar anak-anak dia pula ke sekolah. Jadi sempatlah Azizul mengerjakan solat subuh sambil menunggu anak-anak dia menyiapkan diri. Jadi bila dia dah settle solat subuh dan sebagainya, anak dia pun datang dekat dia kan. Ayah, mak suruh minta duit belanja dekat Ayah sebab hari ni mak kata dia tak ada duit kecil.
Jadi si Azizul, ya ke? Kejap. Jadi si Azizul ni pun seluk poket dia. Dia seluk poket dia untuk mengambil duit daripada hasil jualan dia tu dia. Tapi dia rasa pelik. Dia macam, mana pula duit ni tadi? Kan? Dia macam, tak ada pula. Lepas tu dia masuk dekat kocek belah kanan, dia cari, dia keluarkan masa tu ada lebih kurang dalam 3 helai daun kering, guys. Agak tercengang juga Azizul masa tu. Dia macam pelik. Dan dia rasa macam tak puas hati, kan? Dia seluk balik kocek yang lain juga, kan? Tapi kocek lain semua kosong. Kocek yang belah kanan je ada duit, konon-kononnya RM3, tapi 3 helai daun kering. Dia berkata macam, daripada mana pula datangnya daun getah ni? Seluar ni aku baru je pakai, baru keluar daripada almari ni. Dah musuh mula lah. Fikiran dia ni dah mula celaru lah. Macam mana datangnya duit ni kan. Jadi pada waktu tu fikiran dia dah mula kusut dah, daripada mana datangnya daun kering ni. Dan masa tu barulah Azizul tersedar yang gadis yang beli kuih seri muka dan juga nasi lemak pagi tadi tu bukan gadis biasa, dan mungkin dia tu adalah jemaah langsui. Buktinya 3 helai daun kering dekat tangan dia. Jadi seminggu jugalah Azizul ni dilanda demam disebabkan terkejut. Dan selepas pada kejadian tu, Azizul dah tak keluar awal pagi untuk hantar kuih muih dan juga nasi lemak. Selagi jam belum menunjukkan pukul 6 pagi, Azizul memang takkan pergi punya. Guys, agak seram juga bila kita nak pergi office, kita nak pergi kerja, kan? Ada orang tahan. Tapi cerita ni dia macam agak orang kata predictable, agak predictable disebabkan yelah perempuan malam-malam dekat tepi jalan, dekat tepi dekat kawasan pokok getah dan sebagainya, dan out of sudden perempuan tu macam minta kuih dan sebagainya. So agak predictable kan jalan cerita dia ni. Okay guys, ini adalah cerita yang kedua. Kisah yang kedua ni pula, kejadian mistik. Okay, kejadian mistik ni memang selalu terjadi dekat pelajar-pelajar college, pelajar-pelajar universiti, kan? Yang lebih-lebih lagi kalau diorang ni tinggal dekat hostel ataupun asrama lah. Jadi dalam cerita kali ni nama dia Lia. Dan Lia ni adalah seorang pelajar di sebuah college di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur lah. Dan Lia ni pun tak terlepas daripada mengalami situasi yang sama. Dan kejadian ni berlaku pada tahun 2013 kalau tak silap. Dan Lia ni dia mempunyai 2 orang kawan. Kawan orang kata satu bilik lah, iaitu No dan juga Rina. So apparently diorang ni macam kawan baik tau. Best buddies, best friend forever lah kata orang. Walaupun diorang ni berlainan kos, tapi diorang ni memang rapat lain macamnya. Dan Lia dan No ni pula macam belangkas. Kemana je diorang pergi selalu sama-sama. Pergi toilet sama, pergi itu sama, pergi ni semua macam belangkas. Dan Lia pun ada seorang lagi hostel mate yang bernama Pika. Dan dia ni duduk dekat bilik yang paling hujung sekali bertentangan dengan toilet. Toilet ni memang share lah satu floor. Lia, No dan juga Rina ni memang selalu balik lambat sebab suka melepak dekat mamak depan hostel tu. Dan selalu diorang balik lepas pukul 8, lepas pukul 9 baru balik. Jadi nak jadikan cerita guys, satu malam ni Lia, No dan juga Rina ni tak sengaja terbalik lewat lebih kurang dalam pukul 2 pagi ataupun 3 pagi punya tu. Dan untuk pengetahuan semua, hostel college Lia ni dia tak ada curfew. Dia tak menghadkan limit pukul berapa sebab sepatutnya pelajar ni kena balik pada waktu malam. Memang tak ada curfew. Memang diorang bertiga ni memang dah biasa dah balik lewat. Kadang-kadang nak dekat sampai subuh pun ada juga. Balik bilik terus hanyut. Jadi 2-3 hari pada selepas tu, setiap kali Lia dan juga 2 orang kawan baik dia ni balik malam, mereka bertiga ni confirm akan berselisih dengan Pika yang duduk bertinggi dekat tangga dengan alasan tengah main phone. And every time diorang balik macam nampak, Pika kau buat apa ni Pika? Oh tak adalah, tak saja je main phone. Jadi 2-3 hari diorang nampak benda yang sama. Pika duduk dekat tangga. Walaupun katalah diorang balik pukul 3 pagi sekalipun, dia akan nampak si Pika ni duduk dekat tangga dalam pukul 3 pagi tu tengah main phone. Jadi kedudukan bilik Lia ni pula betul-betul bertentangan dengan tangga yang ke bawah, yang tempat Pika selalu lepak ni lah. Jadi bilik Pika ni pula memang sebaris dengan bilik Lia. Jadi Lia assume yang Pika ni duk bergayut dengan partner dia lah kot. Jadi si Lia, No dan juga Rina ni jarang bersembang dengan Pika. Tapi kalau terserempak, diorang mesti akan bertegur lah. Tapi yang mengherankan je guys,
selalunya akan terserempak dengan Pika dekat tangga dan sentiasa on the phone. Takkan nak ganggu dia pula kan? Every time balik dia tengah cakap telefon, tengah borak-borak. Ya, tengah macam nak kacau perempuan dia tengah berborak. Jadi pada pagi tu No dan juga Rina dah pun pergi ke kelas. Tinggallah Lia seorang je yang terbangun lewat. Dan masa Lia tengah siap-siap nak pergi kelas, dia tengok pintu bilik Pika ni macam terbuka dan ada beberapa orang dekat dalam bilik tu. Jadi si Lia ni pun macam pergi jenguk jugalah, nak tahulah apa benda yang dah jadi. Dan secara tiba-tiba Kak Mira ni datang daripada belakang dan tarik Lia masuk bilik. Zap, dia tarik. Dan Kak Mira ni pula adalah kakak satu floor dengan Lia, yang jenis yang orang yang macam alim sikit. Jadi Kak Mira ni cakap, Lia, duduk sini diam-diam. Duduk sini diam-diam, jangan pergi mana-mana. Jadi menurut pada kata Kak Mira guys, Pika kena rasuk berpunca mungkin dari Lia, No dan juga Rina. Macam agak terkejut jugalah dengan kata-kata Kak Mira ni kan. Macam Kak, akak cakap apa ni, takkan saya pula punca dia kan. Dia pun terus call Rina, call No, suruh balik secepat yang mungkin. Jadi Lia ambil keputusan pada waktu tu dia tak nak pergi ke kelas dan dia nak duduk diam-diam je dekat dalam bilik sementara nak tunggu No dengan Rina ni balik. Dah menggeletar satu badan ni, tungguan dia, manalah si No ni, manalah Rina ni, tak balik-balik ni, tak sampai-sampai lagi ni. Macam-macam lah dia kata, dia mengomel lah macam-macam. Jadi guys, sebaik saja Lia melepaskan keluhan dia ni, No dengan Rina pun sampai. Panjang pun umur korang. Ingatkan korang tak sampai-sampai lagi ni. Dan pada ketika tu Lia, No dan juga Rina tercengang antara percaya dengan tak percaya dengan kata-kata Kak Mira yang benda ni berpunca daripada diorang ni. Jadi Kak Mira masuk bilik dan tanya, korang 3 orang ni pergi mana 2-3 hari lepas korang pergi mana, yang korang balik malam-malam buta, pagi-pagi buta ni korang pergi mana? Jadi pada waktu tu Lia, No dan juga Rina mengakulah yang diorang ni ada balik lambat sebabkan pergi karaoke berdekatan dengan kawasan tu. Tak adalah kak, kita 2-3 malam ni balik lambat sebabkan ada kadang-kadang kita orang pergi lepak mamak. Lepas tu ada pergi ke karaoke. Jadi bila Kak Mira dengar benda ni, Kak Mira pun terus pergi ke bilik Pika dan soal siasat entiti yang merasuk Pika ni. Jadi si Kak Mira ni pun cakap lah, kata, aku nak tanya kau ni, daripada mana kau datang? Aku datang ikut kakak 3 orang yang dekat bilik sana tu. Oh, kau ikut sana. Kau ikut orang. Tapi kenapa kau ikut orang balik? Syasha nak kawan dengan kakak-kakak tu, tapi Syasha tak suka akak-akak tu kawan dengan lelaki. Jadi memang betul lah guys, yang Lia, No dan juga Rina ni memang biasa lepak dekat mamak dengan kawan-kawan lelaki diorang ni. Jadi setelah Kak Mira selesai soal siasat ni, Kak Mira terus call Ustaz untuk tolong Pika. Dan selepas selesai Pika dirawat oleh Ustaz tu dan diberi jaminan oleh Ustaz yang benda tu dah tak ada. Jadi mereka semua ni macam bersyukur lah, tak ada benda-benda yang pelik jadi dekat Pika. Alhamdulillah. Jadi si Lia, No dan juga Rina ni decide nak tanya Pika tentang apa yang jadi pada waktu tu. Rupa-rupanya Pika ni dia ada kelebihan yang tak semua orang tahu. Pika ni boleh nampak benda-benda yang kita sendiri tak nampak dengan mata kasar. Dan menurut pada kata Pika, malam yang mereka bertiga balik lambat tu memang sungguh ada benda ikut diorang balik. Dan esoknya tu Pika nampak entiti tu cuba ajak budak sebelah bilik Lia ni untuk berkawan. Jadi Pika tak sampai hati dan dia sendiri dengan rela hati nak berkawan dengan benda tu yang kita namakan dia sebagai Syasha. Malam-malam seterusnya yang Lia, No dan juga Rina balik lewat ni, yang berselisih Pika dekat tangga tu, yang konon dia tengah on the phone tu, sebenarnya dia bukannya on the phone pun, tapi dia berborak dengan benda tu. Tapi dia berlakon konon-konon on the phone, tapi dia sebenarnya tengah berborak dengan Syasha. Jadi serta-merta si Lia, No dan juga Rina ni meremang lah satu badan, meremang seram sejuk lah. Dan seminggu berlalu dan Alhamdulillah tak ada apa benda buruk yang berlaku. Dan seminggu tu jugalah Lia, No dan juga Rina ni balik awal. Pukul 10 malam lebih confirm ada dekat dalam bilik. Tapi sangkaan Lia ni guys meleset, benda yang sama jadi lagi. Dan kali ni Pika kena rasuk lebih teruk lagi. Pika terjerit, teriak, terlolong, satu floor boleh dengar. Jadi si Lia, No dan juga Rina ni dah mula risau lah. Takkan berpunca daripada 2 orang lagi kot? Tapi bukan. Kali ni berpunca daripada keluarga terdekat Pika sendiri guys. Kenapa? Keluarga Pika sendiri nakkan Pika ni lesap daripada dunia. Dan menurut pada kata Kak Mira, benda tu memang dah duduk dekat dalam badan Pika pun. Tak boleh keluar sejak daripada hari pertama dia kena rasuk dengan alasan badan Pika ni dah kena lock dengan bapak dia. Kira dikebalkan ataupun something yang related dengan benda yang tak boleh usik dia, macam tu lah lebih kurang. Jadi Ustaz pun dipanggil sekali lagi untuk merawat si Pika ni. Dan Ustaz tu kata Pika ni ada ilmu,
tapi dia tak amalkan. Sebab itu benda tu boleh masuk dekat dalam badan Pika, tapi malangnya tak boleh nak keluar melainkan ayah Pika sendiri yang buka kunci tu daripada Pika. Kan? Maknanya waktu seminggu yang tak ada apa yang terjadi tu, benda tu dah duduk dekat dalam Pika tanpa pengetahuan sesiapa. Memang kesian gila guys dengan Pika ni. Jadi ustaz pun ambil keputusan untuk tunggu ayah Pika datang dan selesaikan antara mereka. Jadi malam esok tu ayah Pika datang daripada Ipoh. Jadi bermulalah sesi perubatan Pika dan akhirnya Pika selamat, alhamdulillah. Dan ustaz sempat pagarkan satu hostel dan mereka buat bacaan Yasin beramai-ramai pada malam tu. Pesan pada ustaz, korang semua kena banyak solat. Kena banyak solat, banyak mengaji, banyak berzikir. Hostel ni nampak suram. Banyak benda yang berlaku. Lagi-lagi selepas kes Pika ni. Ustaz tu cakap macam tu. Seakan-akan benda tu masih ada dan terperangkap dekat dalam hostel tu. Jadi si Lia, Noh dan juga Rina ni dan juga rakan-rakan yang lain sempat habiskan 1 sem je duduk dekat hostel tu. Sayang buat Pika sebabkan dia terpaksa berhenti belajar disebabkan perbuatan ahli keluarga dia sendiri. Itu cerita yang kedua guys. Bila kita fikir-fikirkan balik at some certain time ahli keluarga sendiri yang menyihir ataupun yang membuat sesuatu pada ahli keluarga kita yang lain, itu macam agak sedih lah sebenarnya kan. Yalah sebabkan so called, macam mana nak cakap dia macam kena betray lah, macam tu lebih kurang kan. Tak tahulah, wallahualam. Tapi kalau kepada anda di luar sana yang ada terkena perbuatan daripada ahli keluarga sendiri, saya harap anda tabah untuk menghadapi dugaan-dugaan yang akan mendatang ni kan, insyaAllah. Okey, jom kita dengarkan kisah kita yang ketiga. Dan kisah ini adalah berkaitan dengan kejadian dekat panggung wayang dekat dalam mall bersama dengan seorang rakan. Amir, macam biasa kita pakai nama Amir. Amir adalah seorang penuntut IPTA di salah sebuah kolej swasta dekat KL. Jadi pada satu petang Jumaat ni, Amir dengan kawan dia ni tengah buat satu test lah. Test subjek apa pun dia tak ingat. Tapi lepas pada habis test tu, Amir rancang nak pergi tengok wayang sebab bajet untuk self reward lepas habis test lah kononnya. Jadi dia ajak ramai kawan-kawan ni, tapi semua ada hal kecuali si Rahman ni seorang je yang tak busy guys. Itu pun malam baru dia free. Jadi Amir dengan Rahman ni pun buat keputusan untuk pergi tengok midnight movie dekat satu mall ni. Jadi mall ni dia macam pelik sikit tau. Mall ni dia tak ada escalator. Ini satu clue untuk anda semua. Mall ni dia tak ada escalator, dia ada lift dengan tangga je. Okay, size mall ni pun tak besar. Jadi Amir datang tengok wayang kat sini pun sebabkan nakkan tiket seat atas kan. Kalau mall lain mesti dia kena dapat tiket seat yang depan-depan. Habis patah lah tengkut nak tengok kan. Memang betul tak selesa kalau kita tengok wayang row depan kan. Memang macam ni mendongak tengok kan. Disebabkan hal tu, si Amir ni pilih mall ni sebabkan mall ni wayang dia pun tak ramai orang. Jadi dia dapatlah seat yang ujung-ujung atas-atas kan. Jadi guys, kisah dia bermula setelah Amir dan juga Rahman dah settle tengok midnight show pada waktu tu. Rahman ni ajaklah Amir turun pergi ke parking guna tangga sebabkan ramai orang lalu dekat depan lift dan nak turun pada waktu tu. Jadi Amir ni pun setuju. Dan dia ni memang jenis yang tak suka tunggu lift lama-lama kan. Cakap, jom kita turun pakai tangga Meh, ramai sangat lah orang kat lift ni, jom buang masa lah. Jom. Jadi si Amir dengan Rahman ni pun gunalah tangga. Tapi diorang guna apa tahu? Diorang guna tangga kecemasan yang ada gambar orang tunggu tangga tu kan. Baru lepas habis tengok cerita kombini pasal tu, jadi kepala otak pun tak adalah macam nak fikir benda-benda yang hantu-hantu ke benda-benda mistik ni, tak ada. Diorang tengok cerita kombini malam tu. Siap buat discussion lagi pasal movie tu sambil-sambil tergelak-gelak. Jadi bila dah turun dalam 4 level je tu, baru Amir tanya kat Rahman, Man, kita ni main turun je Man, kita punya kereta tengok level berapa tadi? Kita punya kereta dekat level G lah kan. Dan pada waktu tu Amir pandang dekat dinding kan. Tak ada langsung tanda mereka berdua dekat level berapa. Macam, Man, kita ni level berapa Man? Tak ada signboard pun, tak ada sign pun kita cakap kita level berapa ni. Jadi nak tak nak diorang kenalah buka balik pintu kecemasan tu. Tengok dekat luar, diorang dah berada dekat level berapa. Jadi bila Amir dan juga Rahman keluar, nampaklah kedai-kedai dekat dalam mall tu. Tapi koridor luar kedai tu semua gelap-gelap je semua kan. Cahaya pun malap. Jadi Amir dan juga Rahman berjalanlah tinjau-tinjau cari papan tanda nak tahu diorang ni dekat aras berapa. Mall ni
Level G dia adalah bukan level yang paling bawah. Ada yang lebih bawah, tapi main entrance dia adalah dekat ground floor. Jadi Amir pun jenguklah ke bawah daripada koridor tu sebab nak kira bajet berapa banyak tingkat lagi yang diorang nak kena turun sebelum sampai ke G ni kan. Baru je dia nak menjenguk ke bawah masa tu, terus mata dia ni tertangkap 3 bentuk tubuh orang tengah berdiri pakai baju putih dekat level bawah. Dia nampak, astagfirullahalazim, berderau darah dia masa tu. Muka dia pun dah terus macam cuak kan. Dan dia nampak benda tu, dan benda tu pun langsung macam statik macam tu, meremang habis. Lepas tu si Amir cakap, "Man, kau cuba tengok. Kau nampak tak apa benda yang aku nampak?" Masa tu Amir beritahu Rahman sambil tunjuk-tunjuk kelibat yang tengah kaku dekat bahagian bawah. Lepas tu si Rahman pun pergi jenguk. Bodoh, itu patung lah bodoh, dia kata. Lepas tu si Amir pun tergelak-gelak kan. Jadi Rahman pun yang terperanjat rupanya bila dia nampak nak patung dan 3 orang dalam satu butik tu, barulah dia macam okey lah, itulah ground floor kan. Happy lah kan bila si Amir ni kena carut dengan si Rahman ni sampaikan keadaan dekat dalam mall yang malap tu tak berjaya nak takutkan diorang. Kepala otak diorang ni masih lagi memikirkan roti tisu yang rangup dekat kedai mamak nanti. Jadi diorang jalan punya jalan, nampak aras tanda level 2 kan. Rahman pun ajaklah guna tangga lagi sekali kan. Kali ni tangga cemasan belah lain pula. Jadi masa diorang tengah menapak turun, barulah otak Amir ligat berfikir, wayang tadi dekat tingkat 4 dah turun 4 level pada mula-mulanya tu kan. Wayang tingkat 4, the first time diorang turun tangga, diorang dah turun 4 level. Sepatutnya diorang dah sampai kat G. Tapi bila diorang keluar kat pintu kecemasan, diorang masih dekat level 2 kan. Dan barulah Amir nak persoalkan hal tu, dan tiba-tiba lampu dekat belakang tangga tu terus padam. Terus gelap gelita, tak nampak apa dekat emergency staircase tu. Lepas tu si Rahman pun kepala otak lah weh, lampu terpadam pula. Dan sekali lagi si Rahman ni berzikir kan. Kali ni terus keluar berzikir, memang keluar bahasa ibu dia ni orang utara. Terus hilang slang Kuala Lumpur ni, dia duduk baca kan. Jadi rasa takut Amir ni pula serta-merta timbul, dan secara spontan dia tarik tangan Rahman. Amir, yang hang tarik tangan aku ni pasal apa? Dia cakap itu. Dan lepas pada dia cakap itu, dia terus tarik tangan dia ni. Dia tarik tangan dia macam apa benda hang ni duk pegang-pegang aku ni. Jadi Amir pun terus lepaskan tangan si Rahman ni. Amir lepaskan, terus dia capai handphone dekat dalam poket dan buka torchlight masa tu. Terus terang kawasan tangga tu. Terang memang terang, tapi bulu roma tetap terus mencanak tegak. Rahman tak ada pun dekat sebelah Amir. Dan tak lama lepas tu dia nampak cahaya daripada bawah. Lepas tu si Rahman ni pun cakap, "Woi," dia kata. "Woi, hang kat mana?" dia cakap. Dia jerit panggil Amir. Terkejut betul si Amir ni. Baru tadi dia tarik tangan si Rahman ni yang ada dekat depan dia, walaupun tak nampak apa dalam keadaan gelap. Baru tadi dia pegang tangan si Rahman ni. Lepas dapat cahaya, tiba-tiba si Rahman tu dah dekat bawah. Apa ni? Si Amir pun tak dicerita banyak, terus berlari turun dekat si Rahman ni. Muka Rahman tu dah tunjuklah macam muka cuak, muka takut, nak ajak terus keluar daripada tangga tu. Pintu yang ada dekat depan dia masa tu tengah terbuka. Amir follow daripada belakang. Baru 2-3 tapak diorang dua masuk semula ke bahagian dalam mall tu, tapak diorang ni terhenti guys. Sebab apa? Bila diorang dah masuk dekat dalam kawasan mall tu balik, dekat depan Amir dengan Rahman bukanlah lagi kedai-kedai dekat dalam mall yang cantik-cantik, tapi dekat dalam mall yang tak siap lagi. Dinding buruk, lantai, orang kata lantai simen menggerutu, yang tak ada mozaik lantai dia ni. Bila tengok dekat atas, siling-siling penuh dengan wire-wire berselirat. Masa tu Amir dah mula rasa menyesal tau. Dia cakap, kenapalah aku dekat sini, bukan kat rumah ke, tengah tidur ke apa ke, kenapalah aku dekat sini. Jadi si Amir dengan Rahman ni, dia dah macam dekat dalam dilema tau. Nak masuk balik ke area tangga kecemasan ataupun nak lalu je dekat kawasan mall yang tak siap tu. Jadi Amir dengan Rahman masa tu dia ambil keputusan untuk lebih selamat guna tangga tu balik untuk turun lagi satu level. Masa tu diorang dah kira diorang tinggal lagi satu level je nak sampai ground floor tu. Dan masa diorang masuk dan menapak turun tangga tu, tiba-tiba diorang berdua ni terdengar bunyi orang ramai-ramai menyanyi choir dekat tingkat atas. Bergema sampai ke bawah. Bunyi penyanyi choir lelaki ramai-ramai. Macam tu lah lebih kurang. Jadi si Amir dengan Rahman ni terus berlari turun, buka pintu, jumpa balik kedai-kedai dekat dalam mall tu. Suasana masih sama, malap, lampu koridor banyak yang tak terpasang. Bila jumpa papan tanda tu, memang pelik dah. Baru dekat level 1. Padahal diorang kira tadi diorang dah turun 2, diorang dah turun, sepatutnya diorang dah sampai ground floor.
Tapi bila diorang keluar, masih dekat level 1 kan? Lagi satu level je nak sampai ground floor. Kali ni Amir dengan Rahmat dia dah nekat dah, diorang nak guna lift je. Jadi diorang berjalan lah berdua ni dekat level 1 ni pergi mencari lift. Dan masuk on the way nak pergi ke lift tu, Amir dan juga Rahman lalulah dekat depan butik baju pengantin yang ada 3 patung tadi tu. Bila lalu, si Rahman ni celaka betul, dia kata. Mencarut lah si Rahman, terkejut nampak 3 patung tu, terkejut. Jadi Amir yang berada dekat belakang Rahman, muka dah macam nak tergelak, tapi dia batalkan niat tu. Bulu roma Amir masih lagi meremang ni, dan dia terus jalan laju kejar si Rahman. Yang Rahman yang tengah laju dekat bahagian depan ni, dia kejar je si Rahman ni. Jadi bila diorang sampai je dekat lift, baru je diorang nak tekan butang lift ni guys, pintu lift tu terbuka dan ada 2 orang guard bangla dekat dalam. Jadi Amir dengan Rahman masa tu macam lega gila lah. Sebab apa? Sebab ada lagi 2 orang guard. Jadi si guard ni bertanya, apa yang you bikin lah ini level? Apa you bikin sini? Jadi diorang cakap lah yang diorang ni sesat lepaskan gunakan tangga kecemasan kan? Macam-macam benda lah yang diorang cakap. Lepas tu guard tu marah. Lepas tu guard tu cakap, you lain kali ya tengok midnight movie, mau balik jangan pakai tangga, you pakai lift saja, jangan guna itu tangga. Jadi si Rahman dengan Amir ni iyakan je lah. Walaupun Bangla kena marah dengan Bangla, tapi dia iyakan je lah. Jadi berjaya jugalah Amir dengan Rahman ni sampai dekat level ground floor ni. Jadi menapaklah Amir dengan Rahman ni menuju ke kereta. PL si Rahman ni pula, kalau katakan tengok minat movie, dia memang suka parking dekat sebelah Pondok Pagat. Kira macam bajet selamat lah kan. Kalau parking dekat sebelah Pondok Pagat ni, konon-kononnya ada orang jaga kereta dia lah. Jadi baru je sampai dekat kereta, ada satu pakcik guard Melayu dekat dalam, bagi salam. Assalamualaikum, dia kata. Jadi si Rahman ni pula jenis yang peramah. Dia cakap, Waalaikumsalam pakcik. Jadi dia orang pun borak-borak sekejap kan? Jadi pakcik tu tanya, ni pakcik nak tanya, kamu ni berdua baru habis tengok wayang ya? Pakcik baru habis tengok wayang. Kamu tengok cerita apa? Jadi si Rahman ni lah yang menjawab kan. Dalam Amir malas nak dengar perbualan Rahman dengan pakcik tu tadi, tiba-tiba dia terdengar pakcik tu cakap, nasib baiklah korang kena sekejap je. Ada kes budak perempuan 3 orang minggu lepas, sampai ke subuh tak keluar-keluar. Mall ni sebenarnya dia keras sikit, sebab itu tak ramai orang nak tengok wayang dekat sini pada waktu tengah-tengah malam ni. Tadi pun pakcik baru nampak kamu berdua dekat CCTV. Baru pakcik nak bangun nak pergi kat korang dah keluar dah. Itulah pakcik. Nasib baik ada pangkat Bangla 2 orang tadi dekat lift tu, dia tunjuk kita orang jalan keluar. Jadi pada waktu tu muka pakcik tu macam dah pelik tau. Lepas tu dia sengih dan dia cakap yang pak guard dekat sini semuanya orang Melayu, dan yang bertugas malam tu cuma pakcik tu berdua je dengan kawan dia. Seorang lagi tengah buat rondaan, Melayu je dan bukan Bangla. Jadi si Amir pun tanya kat Rahman, Man, kalau pakcik tu cakap macam tu, jadi siapa pak guard Bangla 2 orang yang dalam lift tadi tu? Masa tu diorang dah on the way nak pergi ke kedai mamak lah. Lepas tu si Rahman cakap, itulah tu. Satu hal lagi, kau sedar tak patung 3 biji yang aku terkejut tu? Masa kita lintas kedai tu, aku nampak patung tu dah pandang ke bawah kan, bukan ke atas. Dan Rahman punya ayat tu terus buat Amir ni macam meremang tau. Itu daripada sisi mata Rahman, tapi daripada pandangan Amir pula, 4 patung guys, bukan 3 tapi 4. Mananya datang patung yang keempat tu? Allahualam. Yang pasti bila Amir dah nampak ada 4 patung tu, dia terus kejar Rahman dan tak pandang belakang langsung dah pada waktu tu. Masa tu yang diorang dekat ground floor, diorang tengah nak keluar, nak pergi ke lift. Si Rahman lalu dekat kedai butik tu ada 3 patung kan. Tapi masa si Amir lalu, dia nampak 4 pada waktu tu. Yang penting dia dan juga Rahman berjaya keluar daripada mall tu. Memang itulah last diorang berdua ni pergi ke mall tu, dan diorang tak nak jejak lagi dah dekat mall tu dah. So itu cerita berkenaan dengan Amir dan juga Rahman. Mall mana ni? Mall mana yang tak ada escalator tapi hanya menggunakan tangga dan juga lift? Mungkin anda boleh komen di ruangan komen. Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ni, 3 kisah seram yang kita nak ketengahkan, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi on the next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.